Apa khabar semua? Tak semangat. Puasa Apa khabar semua? Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Saudara penghormati majlis, terusnya yang hadir pada tengah hari ini, marilah sama kita memanjat kesyukuran kepada Allah SWT di atas nikmat yang Allah beri kepada kita sangat banyak, dan kita bersyukur Allah beri peluang kepada kita untuk terus hidup. Semoga dengan baki umur kita memanfaatkan sungguh ianya, agar ianya kita jadikan terus-menerus hamba kepada Allah SWT. Dan itu kita bersyukur kerana Allah beri peluang lagi kita bertemu Ramadan pada kali ini. Ramai orang tak dapat peluang ini Orang dah kembali ke rahmatullah lebih awal, tak jumpa Ramadan. Jadi pastikan kita peluang ini jangan lepaskan begitunya. Manfaatkan sungguh-sungguh, maksimumkan, optimumkan, maksimizekan apa yang patutnya kita dapat. Tawaran-tawaran yang diberi kepada kita umat Rasulullah yang tidak diberi kepada umat-umat Nabi terdahulu. Dan kita bersyukur tengah hari ini kita dapat berbincang dalam majlis ilmu, majlis taman-taman syurga, Raudatul min Riyadil Jannah. Rasailah tuan-tuan, kita berada dalam taman syurga, seronok. Bila seronok, tak ada yang lainnya lah. Betul? Kalau seronok, kita tengok bola, seronok kan? Mana ada pejam mata, betul tak? Betul tak betul? Jadi pastikan kita seronok, rasai, rasa duduk di taman syurga ni. Tapi orang seronok pergi taman bunga lagi. Jadi tuan-tuan, marilah kita bincang, kita bagaimana kita nak memaksimumkan hasil atau kesan atau impact puasa yang kita buat. Yang sudah-sudah kita dah lihat kesannya tak begitu memberangsangkan. Jadi kalau kita nak tahu kaedah atau cara macam mana kita nak maximize hasilnya, outputnya, kita kena ambil kaedah, formula, pencelupan, acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil cara lain. Sebab tu Allah semua bagi tahu kepada kita dalam Quran. Antaranya disebut sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Acuan Allah, pencelupan Allah, formula Allah. Siapa punya lebih baik? Ni Allah tanya, siapa punya tuan lebih baik? Kita punya ke Allah punya? Allah punya lebih baik. Jadi pastikan kita tak ambil yang manusia punya. Kita kena ambil yang Allah punya, kerana dia terbaik. Tuan-tuan, apply lah formula ini, acuan ini dalam kehidupan kita. Bukan sekadar pasal puasa. Kita pasti confirm kita dapat maksimumkan dia punya output ataupun hasil. Pasti tuan-tuan. Sebab tu kita nak maksimumkan hasil puasa kita. Apa yang sepatutnya wajar kita dapat. Habis saja kita puasa, habis saja Ramadan, kita dapat itu. Kalau tak dapat, maknanya something wrong somewhere. So formula dia, formula ni selalu kita guna dalam konteks penghasilan ataupun productivity. Tapi kita tak guna formula yang sama dalam konteks puasa, sembahyang ke, haji ke, zakat ke, kita tak guna yang tu. Itulah malangnya kita. Contohnya dalam share, dia hasilnya apa? End resultnya untung, betul bottom line-nya untung, Dia nak untung, tentulah ada input, ada prosesnya, baru dia dapat keuntungan itu, betul ke? Betul. So ini formula yang kita guna, common lah dengan formula ini. Begitu dengan puasa, dia ada inputnya, bagaimana prosesnya, dan hasilnya, outputnya apa. Okay. Jelas ke tak jelas ni? Tak jelas tanya tu. Masa kita terbatas. Cuba kita lihat tuan-tuan, ambil daripada ayat ini. Ayat yang sering kali dibaca di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman,
Jadi puasa ni diwajibkan kepada orang beriman, bukan pada orang Islam. Allah tak sebut ya ayyuhallazina aslamu, hai orang Islam, tak. Pada orang beriman, yang beriman saja ya, yang diwajibkan puasa. Ya, jadi inputnya adalah iman. Kutiba alaikumusiyam, puasa itu proses dia. La'allakum tattaqun, takwa tu output atau hasil dia. Susah ke nak apply formula dengan ayat ini? Mudah kan? Betul tak? Kita duk baca ayat ni tapi kita tahu general gitu je, ya. Betul tak? So saya nak bagi kita mudah faham, ya. Sebab tu Allah bagi tahu sibghat Allah, acuan Allah, formula Allah, ya. Ya, ini. Jadi pastikan ya tuan-tuan, saya selalu sebutkan analogi, perbandingan, metafora, ya. Kalau kita nak buat buah hulu, acuannya apa? Acuan apa? Nak buat buah hulu dah. Kalau kita nak buat buah hulu, acuannya mesti acuan buah hulu. Betul ya? Baru kita dapat buah hulu tu, betul ya? Betul. Kalau kita guna acuan semprit, dia tak jadi buah hulu. Betul ya? Biasa kan? Jadi ambil acuan yang benar, ya. Jadi kita kena ambil acuan atau formula Allah Ta'ala tadi, ya. Inputnya iman, prosesnya puasa, hasilnya takwa. Kalau hasil kita nak tak dapat, pasti kesilapan either di input ataupun di proses. Betul? Betul. So apa pun bentuk produk yang kita nak buat, kalau hasil tak dapat, ya, kita buat analogi sikit, ya. Saya tunjuk sini adalah kuih raya ni berhulu. Ya. Tengok hasil yang kita nak buah hulu, bukan buah hilir. Faham ya? Buah hulu, bukan buah hilir. Jadi input kepada buah hulu ni bahan dia. Apa bahan yang kita nak, yang kita guna untuk buat buah hulu? Tolong respon lah, tengah hari ni puasa pula kan. Sama telur, air jangan campur, tak jadi buah hulu. Ya. Tak boleh campur air, ya. Tak naik dia buah hulu ni, ya. Buah hulu perlu ada telur, ada tepung, ada gula. Kalau nak warna, apa-apa bubuh pewarna. Kalau nak rasa, bagilah perasa, ya. Let's say ada 6 bahan. Bahan ni bukan sekadar cukup, tapi mesti berkualiti, ya. Kena berkualiti. Kalau tak berkualiti, kita proses macam mana pun, hasilnya tak ada kualiti. For example, telur bahan utama nak buat buah hulu. Katalah 100 biji telur, sebiji je busuk, hasilnya apa? Busuk. Nampak Bila sikit saja bahan yang kita gunakan tak berkualiti, proseslah bagaimana. Jadi proses nak buat kuih, kita uli, kita adun, kita cetak, kita bakar, baru dapat hasil. Sebagai contoh, katalah secara commonnya, ya, buah hulu ni lembut, betul ya? Katalah kita dapat buah hulu tu kematu, keras. Ya, di mana silap? Di input ke, di bahan ke, di proses? Buah hulu yang kita dapat keras, sepatutnya lembut. Di mana? Di mana? Saya kata tak nak buat buah hulu. Di proses, bukan bahan dah cukup, tapi kita buat lebih tepung. Ya? Betul ya? Okey. Kalau buah hulu, pernah tak tengok buah hulu yang bertopi, macam topi atas dia? Ada tak? Lepeh je. Ada tak? Kenapa jadi begitu? Kita nak dia cantik, kan? Ya? Semi circle atas dia, betul tak? Bukan bulat tapi semi circle, ya. Nampak cantik, menarik. Ya? Tapi dapat lepeh macam topi. Kenapa tu? Di mana silapnya? Di proses, bukan di bahan. Baik, kita dah kenal pasti. Bila kita nak buat kuih, hasil tak dapat, kita akan kaji di mana silapnya. Betul ke? Tapi puasa ada pernah orang kaji? Perempuan pernah kaji? Bertahun-tahun dah kita puasa. Apa hasilnya? Tak ada. Habis saja Ramadan, tunggu next Ramadan, puasa lagi kita. Betul ya? Betul tak betul? Sebab tu kita gagal, kita berjaya, kita tak tahu. Ya? Yang confirm, kita gagal. Kenapa saya kata gitu? Kerana tuan-tuan, ya, kalau kita berjaya lah meningkat tiap-tiap tahun takwa kita, tak muat surau kita ni. Betul ke?
ramai ini ke staf yang Islam kat sini? Betul tak betul? Tentu tak muat. Itu tanda kegagalan. Sebab orang bertakwa, dia suka mengaji. Orang bertakwa suka memakmurkan, meramaikan masjid surau. Dia menjadi pencinta-pencinta masjid, pencinta-pencinta surau, pencinta-pencinta masjid ilmu, majlis ilmu. Itu orang bertakwa. Jadi sebab itu, gagal kenapa? Kita tengok, bila apa yang kita nak, objektifnya tak dapat, kita kena cek di input atau di proses. Nah, input saya sebut tadi, iman merupakan input dalam konteks puasa. Dan puasa itu proses, takwa itu merupakan output dia. Is that clear? So, kita zoom tengok satu persatu. Bila sebut tentang iman, dia ada 6 rukun iman. Ibarat kuih, bahannya ada 6, rukun iman ada 6. Nah, 6 ni, kita yakin ke tak? Yakin tak ke 6 rukun iman ni? Jawapannya macam tak berapa yakin. Kalau yakin, senada seirama, seia sekata. Itu kalau yakin. Yakin ke tak yakin? First, kena yakin. Maknanya 6 bahan tu ada. Yang kedua, mesti bahan itu berkualiti. Sebab tu kita, saya ulang lagi, walaupun dah berkali-kali saya sebut, kita tak boleh hanya menjadi orang beriman. Kita nak jadi orang yang benar-benar beriman. Ada beza tak? Beriman dengan benar-benar beriman? Betul tak? Ramai orang Islam, tapi yang benar-benar Islam tak ramai kan? Betul tak? Betul. Yang semayang ramai, tapi yang benar-benar semayang tak ramai. Semua bekerja. Tapi yang benar-benar bekerja, semua orang ke? Minta maaf semua orang ke? Jawab tak berani. Tak semua orang yang benar-benar bekerja. Samalah dengan beriman. Tak semua orang benar-benar beriman. Baik. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan, tolong respon Ni puasa ni tengah hari pula. Kalau tak respon nanti tinggal saya seorang. Tuan-tuan kita tahu tak kualiti iman kita? Atau kita tahu tak mudahnya kita ni beriman ke kita benar-benar beriman? Tahu ke tak tahu? Tolong jawab. Salah tak berdosa, jangan bimbanglah. Jawab je. Tahu ke tak tahu? Jawab baca. Tak tahu? Tadi kalau saya tanya buat bahulu ni, tahu tak bahan yang perlu ada? Tahu tak? Dan kita tahu tak bahan yang kita gunakan nak buat bahulu ni, berkualiti atau tidak? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tidak tahu? Tahu kan? Kenapa iman kita tak tahu kualitinya? Dia kan bahan. Jelas ke tak jelas saya cakap ni? Kalau bahulu bahannya kita tahu cukup dan berkualiti, kenapa tidak iman? Cukup dah 6, kualiti ke tak kualiti iman kita, pasti kita tahu. So apa ukurannya? Apa skillnya? Untuk mudah kita fahamlah, waktu kita singkat Nak tahu skillnya, ukurannya, kita ni benar-benar beriman atau tidak? Yang benar-benar beriman, kita dapat merasai sentiasa dilihat Allah. Rasa sentiasa dilihat Allah. Di mana saja, bila-bila masa. Ada tak ini? Ada tak rasa itu? Semua kita tahu Allah melihat. Tapi dapat tak kita rasa Allah sentiasa melihat kita? Ada ke tak ada? Ada. Kadang-kadang ada juga Ustaz, kadang-kadang tak ada. Maknanya kualiti iman kita masih questionable. Betul ya? Jelas ke tak? Jelas ke tak? Jelas ke tak jelas? Jadi ada tak rasa itu sentiasa? Okey, untuk mudah kita faham nak benar-benar kita beriman pada Allah Ta'ala ni, dengan rukun iman yang 6 ni, kita menjadi manusia yang jujur. Nah, jujur tak kita? Hari ni ramai orang tak jujur. Betul ke?
Jadi bapa tak jujur, jadi isteri tak jujur, suami tak jujur, jadi anak-anak tak jujur, pekerja tak jujur, majikan tak jujur. Jadi pemimpin tak jujur, jadi rakyat atau pengikut pun tak jujur. Betul ke? Peniaga tak jujur. Itu tanda beriman tapi tak benar-benar beriman. Jadi kualiti iman tak ada. Puasalah proseslah macam mana. Kalau bahan sudah tidak berkualiti, hasilnya tak kualiti. Okey. Clear. So nak maksimum kan, hasil itu mesti kita menjadi orang yang jujur. Itu pertama. Itu input. Kenapa ramai orang menipu? Tak jujur kan? Tak rasa orang lihat. Betul tak? Betul ke tak betul ni? Betul. Kenapa ramai pekerja yang pontek? Tak jujur. Betul ke? Betul ke tak betul? Jangan bimbang, bukan bekerja sini. Saya cerita general tempat lain tu. Bukan sini. Kenapa pontek? Kenapa MC sedangkan dia sihat? Tak jujur kan? Betul? Betul. Kenapa peniaga timbang tak betul, sukat tak betul, bilangan tak betul, kualiti tak betul? Jual pucuk paku, dalamnya paku. Tak jujur kan? Halal ke? Tengok bila dia jual, dapat keuntungan itu, dapat duit itu, halal ke? Nampak? Apakah orang bertakwa makan haram? Kan gagal puasanya. Walaupun semua puasa. Betul tak? Betul ke? Yang jual di bazar Ramadan semua puasa tu. Betul tak? Sembahyang belum tahu lagi. Tengok kualiti kuih yang dia jual. Macam-macam. Betul ya? Alright? Boleh nampak ke? Jadi input ni kita boleh tahu. Input kita ni berkualiti tidak, kita menjadi manusia yang jujur. Jujur kita dengan Allah, jujur dengan manusia lain, dan jujur kita dengan kontak dengan pekerjaan kita, aktiviti kita. Kalau ada tiga-tiga ini, kita jadi orang jujur, berkualiti lah. Input kita, bahan kita, barulah kita boleh proses puasa kita dengan baik. Kita nak maksimumkan hasil, biasa kita sebut wirid banyak, Quran banyak, doa banyak, betul? Betul ya? Kita tak cek segi input ni. Itu proses. Right? Nampak tak? Kita nak proses apa kalau inputnya tak berapa kualiti? Betul? Betul tak betul? Dulu jadi, tapi hasilnya tak ada kualiti. Right? Kalau tak ada kualiti, orang pun tak mau beli. Atau sekali beli, next time tak beli dah. Betul ya? Hasilnya kita rugi. Kan kita? Sebab tu ramai orang rugi dalam konteks puasa dah bertahun-tahun puasa dah. Kalaulah meningkat hasilnya bermula daripada input bahan tadi, imannya berkualiti, kita proses puasa kita dengan baik, ya Allah, hebat sungguh yang kita patut dapat. Clear ke tak clear ni? Jadi mudah kan nak tahu keyakinan kita, iman kita dengan 6 rukun iman ni, kualiti tak kualiti, kita menjadi manusia yang jujur. Jadi marilah tuan-tuan, kalau sebelum ni mungkin ada perkara-perkara yang kita tak jujur. Berapa ramai kita mak bapak tipu anak. Contoh mudah je, anak minta duit, abang mana ada duit? Ada duit tak waktu tu? Ada ke tak ada? Ada, betul tak? Isi minta duit, bang, minta duit bang, mana ada duit? Cakap banyak duit kan, minta banyak pula, betul tak? Betul tak? Tak jujur kan? Tak jujur kan? Nampak? Itu macam iman kita. Rasa ke Tuhan tengok waktu kita bercakap tak ada duit ni? Nampak tak? Perasan ke tak perasan ni? Kita banyak beri alasan yang mana sabar. Alasan mana sabar tu tak jujur, menipu. Betul ke? Betul ke? Takut kena marah, bagi alasan mana sabar. Betul ya? Kita kena bagi alasan yang betul. Marah pun marahlah, betul tak? Betul tak betul? Jadi tak jujur. Jadi mari kalau kita nak dapat output hasil yang optimum, yang maksimum, pertama input kita, bahan kita kena jujur.
Sebelum saya cerita proses, nak cerita hasil. Kita seronok sikit dah. Output itu. Hasil kita berpuasa, bahan dah betul, ya, tepat dan kualiti, kan? Baik. Hasilnya kita tahu ke tak tahu? Kita dapat hasil yang berkualiti atau tidak? Tahu ke tak tahu? Kita ni jadi orang bertakwa ke atau benar-benar bertakwa? Tahu ke tak tahu? Jawab dulu. Ya. Tuan-tuan boleh tahu tak? Jangan tengok orang sendiri. Tahu tak? Tahu tak diri kita ni semua bertakwa dah. Tapi kita jadi benar-benar bertakwa atau hanya bertakwa? Tahu ke tak tahu? Ya? Tahu ke tak tahu? Jawablah, saya pun tak jeli, tak adalah. Bunyi wu je. Ya? Ya? Tahu. Kita tahu kan? Kalau dahulu kita buat tadi, ya, dia berkualiti atau tidak? Tahu kan? Tahu ke tak tahu? Tahu. Kadang-kadang tak kualiti pun jual aja lah, campur dengan kualiti, atau yang tak kualiti kat bawah, yang kualiti berat atas. Dah tak jujur, betul ke? Betul ke tak betul? Itu yang berlaku. Ya. Kalau tuan-tuan pergi pasar borong nak beli barang borong, ya, tengok ya. Kalau nak beli cili, yang di atas tu harga, dalam harga yang di atas tu semua besar-besar. Yang bawah tu semua kecil-kecil. Betul? Tu orang jujur ke? Tak jujur kan? Jadi hasilnya takwa ni kita boleh tahu. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, moga-moga kita seronok. Moga-moga kita usaha sungguh-sungguh kali ini, ya, kita akan dapat hasil ini, ya. Output ni. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, takwa ni merupakan jaminan hidup. Garanti. Confirm dari Allah Ta'ala. Quran banyak bagi tahu kita apa yang patut kita dapat bila kita menjadi orang yang benar-benar takwa, hasil puasa kita. Kita tengok dapat tak dapat kat kita. Habis je Ramadan ini, ya, kalau tak semua pun adalah sebahagian, mungkin 1-2 kita dapat. Itu bukti atau tanda berhasil puasa kita. Kalau satu pun tak dapat, tak berjaya lah. Gagal. Bila gagal, letih puasa. Betul tak? Betul tak betul? Yang inilah yang Nabi sebut, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal athar. Berapa ramai orang puasa tapi tak dapat apa-apa dari puasanya. Yang dia dapat apa? Lapar dan dahaga, letih. Kalau tuan-tuan buat dahulu mengharapkan kualitinya dia lembut, tiba-tiba keras ke matu, tak rasa letih. Buat ke matu ataupun gelap, hitam aja kan. Kerana terlebih api contohnya kan. Tak letih ke? Allah, makan kita pun tak lalu makan, orang lain lagi lah, betul tak? Betul tak betul? Macam itulah kita puasa. Kalau kita tak dapat hasilnya, letih kan? Serupa dengan orang tak puasa, betul ke tak? Betul. Danlah kita lapar dan dahaga, panas pula lagi. Macam-macam halangan kita dapat, obstacle dalam kita melaksanakan puasa itu, ya, tiba-tiba tak dapat hasil. Letih ke tak letih? Apa hasil yang mesti kita dapat? Sebab tu Allah bagi tahu tau. Tuan-tuan ni, Allah wajibkan kita bersyukur atas nikmat yang diberi pada kita. Allah juga, ya, namanya Asy-Syakur. Kita belum masuk lagi bab tu, baru awal, ya. Asy-Syakur tu nama yang ke-36. Asy-Syakur ni Allah juga maha berterima kasih kepada kita hamba ni. Allah perintahkan kita puasa. Siapa buat puasa itu dengan betul mengikut input proses, hasilnya itu dia akan beri pada kita. Tanda Allah terima kasih kat kita. Nampak? Contohlah, tuan-tuan sebagai pekerja, ya, buat kerja ikut job spec, ya, kita optimumkan, sungguh-sungguh kita buat kerja, ya. Apa tanda, apa syarikat atau majikan kita terima kasih kat kita? Macam-macam reward diberi, betul ke tak? Betul tak betul? Tak berani jawab ni tak pernah dapat tu. Macam-macam reward kita dapat, ya. Saya bukan nak angkat diri, nak bagi tahu pengalaman saya lah, ya. Saya punya KPI maksimum.
3 syarikat saya bekerja, semua maksimum. Macam-macam reward saya dapat. Ya. Orang lain tak boleh kata apa. Sebab yang bagi bos kata jangan marah saya. Tanya bos. Betul tak? Betul. Sebab tu every time ya, kan KPI dia tak tahun, betul tak? Dia bagi tahu nak jumpa, saya tunggu je. Kalau dia kata saya dapat kurang daripada yang sepatutnya, maksimum itu, saya akan tanya. Tapi tak sempat tanya, dia kata you are maksimum. Nak tanya apa, buat apa. Dah lah tu, betul tak? Betul. Early 70 saya dah kerja dengan Motorola Pinning. Ya. Yeah? British punya company. Right? Dulu mula kerja gaji 420. Setahun setengah saya gaji saya 920. Saya ingat lagi. Kenapa? Saya dah sebut dulu kan, bekerja cara Rasul. Hasilnya maksimum. No obligation. So kalau kita nak capai KPI maksimum, kerja cara Rasul. Kita dah bincang itu. Right? Jadi tuan-tuan ni, begitulah Allah Maha berterima kasih, asyakurnya Allah. Ya, sifat Allah tu Maha berterima kasih. Dia perintahkan kita puasa, cara Allah kita dah buat, kita dah buat puasa tu dengan baik. Inputnya, prosesnya, hasilnya cara Allah berterima kasih, maka Allah beri jaminan kehidupan kita. Apa? Tenang di dunia, syurga di akhirat. Yang tu. Nampak? Itu cara Allah berterima kasih. Dia bagi ketenangan. Ya. Saya katakan tadi, kalau kita benar-benar bekerja, cara syarikat atau majikan kita berterima kasih dengan kita, macam-macam reward dia bagi kat itu. Betul ke tak? Betul ke tak? Kita harus sakit hati, dengki orang lain dapat, kita tak dapat. Kenapa? Sebab kita tidak mengikut kehendak atau spek yang dikenakan oleh majikan. Macam tuan-tuan ada anak lah, ya, kita suruh apa pun dia buat. Betul tak? Ada tak reward yang kita akan bagi? Cara kita nak terima kasih kat dia, selain daripada kita ucap satu terima kasih. Betul tak? Mesti ada perkara-perkara yang kita bagi kat dia. Mudah je kita nak bagi kat dia. Betul tak? Betul. Macam itulah Allah dengan kita. So apa yang patut kita dapat atas tanda terima kasih Allah pada kita dengan kita berpuasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan ni? Antara yang disebut dalam Quran. Jadi kita kena dapat yang ni, ya, selepas Ramadan nanti. Kalau tak dapat, gagal lagi kita. Nampak hasilnya tu, ya? Kita boleh tahu dapat atau tak dapat. Di antara yang Allah sebut dalam Quran, wallahu wal muttaqin, Allah bela orang bertakwa, Allah bantu orang bertakwa. So siapa yang sentiasa dibela, dibantu, seronok ke tak? Seronok tak? Sebab tu orang bertakwa dia tenang, dia seronok. Nampak? Diberi ketenangan orang bertakwa sebab sentiasa dibela, sentiasa dibantu. Sejarah buktikan pada kita, ya, dalam perang Uhud, atas takwa para sahabat, Allah bantu, Allah bela. Hantar mereka ribuan, ya. First round dia hantar 3,000, tak berapa okey, hantar 5,000, bantu, berjaya. Lepas tu no big deal bagi orang bertakwa, sentiasa dibela, sentiasa dibela. Yang kedua, tak ada orang tak ada masalah. Semua orang ada masalah. Tak kira dia Islam atau kafir, beriman atau tidak, takwa atau tidak, semua orang ada masalah. Tapi orang bertakwa garanti, dijamin Allah Ta'ala dipermudahkan menyelesaikan masalah itu. Ada je jalan-jalan selesai masalah. Kita kalau ada masalah tak tenang. Bila masalah selesai, tenang. Tidaklah sampai jatuh ditimba tangga. Jaminan Allah. Ada masalah, Allah bagi jalan keluar. Ya, mudah aja. Tenang kita. Ya. Tak ada sampai bawa-bawa dalam tempat kerja, kerut je dari. Ya, sampai kawan nak tegur pun takut, ya. Tengok muka kita tak dengan bermasalah. Ya. Yang ketiga, pastikan ini garanti, ini tanda Allah syukur. Allah ucap terima kasih, dia bagi kat kita. Ya. Kalau benar-benar kita puasa tadi, ya,
perintah puasa itu. Allah perintah kita kena buat. Wajib. Ya. Apa yang Allah kata? Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa ni, rezeki yang dia dapat, dia tak duga, tak sangka-sangka. Tiba-tiba dapat, tak sangka-sangka dapat. Seronok ke tak? Ya, tiba-tiba dapat. Ya. Nak tengah-tengah bulan, ya, bulan gelap, dapat. Seronok ke tak seronok? Gaji kita dah duga, tuan-tuan. Ini yang tak diduga. Yang kita tak pernah sangka. Gaji kita tahu, setiap berapa bulan, berapa banyak kita dapat, kita dah tahu dah. Tapi rezeki orang bertakwa tak tahu. Bila-bila je Allah boleh bagi, ya. Tak sangka-sangka dapat. Ya. Seronok ke tak seronok? Sebab tu seronok jadi orang bertakwa. Nampak? Nampak ke tak nampak tuan? Faham ke tak faham ni? Lagi, ya, supaya kita seronok, ya. Allah jamin, ya, bila kita capai kepada benar-benar takwa tadi, hasil puasa kita, fahuwa hasbuh. Mana yang tak cukup, dicukupkan. Allah. Duit tak cukup, ada orang cukupkan. Seronok ke tak? Seronok ke tak seronok? Kita buat kenduri, ya, tengok makanan, ya, kita rasa tak cukup bandingan orang yang datang, ya, tapi Allah cukupkan. Seronok ke tak? Ilmu kita tengah-tengah bercakap, cuba tak cukup tak? Allah, apa ni? Tak susah hati kita tak? Tapi sentiasa jadi beri, ya, dicukupkan ilmu kita. Allah, marvelous. Betul, ya? Wonderful hidup ni. Otherwise, bloody full. Betul ke tak betul? Seronok jadi orang bertakwa. Dijamin Allah Ta'ala. So apa lagi nak tuan? Orang bertakwa, Quran bagi tahu lagi cara Allah berterima kasih kita. Wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab. Dia beri rezeki, tuan-tuan, unlimited, tak ada had. Ibarat gaji tak ada siling. Gaji tuan-tuan ada siling ke tak ada? Ada, semua gaji bersiling sampai siling berhenti. Betul tak? Betul tak? Tapi orang bertakwa, dia punya gaji, dia punya income, pendapatan dia, rezeki dia sampai ke langit, tak ada siling. Seronok ke tak seronok? Katalah Shell istilahkan, gaji tuan-tuan tak ada siling. Seronok ke tak? Tiap-tiap tahun naik je. Betul tak? Seronok ke tak seronok? Jadi tuan-tuan, apa masalah kita? Tak terangsang ke kita nak usaha jadi orang takwa ni? Nak maksimumkan hasilnya? Tak terangsang ke? Macam mana? Yakin ke tak yakin ni? Betul ke ustaz ni? Tuan, saya cakap je. Quran bagi tahu, saya tolong sampai je. Betul ni? Seronok tak seronok jadi orang takwa? Seronok ke tak? Kenapa yang kita duduk siang malam pagi petang duk fikir pasal duit, cari duit, tak cukup dengan kerja full time, buat overtime, buat part time, buat direct selling, saya direct. Untuk apa? Sampai lupa Allah Ta'ala. Ya, semayang pun ikut sempat. Kenapa? Sedangkan Allah berjamin orang bertakwa, memadai tuan-tuan bekerja secara full time, sikit-sikit overtime. That's it. Masa lebih itu dekatkan kita dengan Allah. Jangan sampai tak nampak masjid surau, tak sempat mengaji. Nampak tak? Ustaz, kalau bukan saya kata tak payah kerja. Kalau macam tu orang yang sentiasa tak cukup, adakah maksud dia tak takwa? Iya, itu di antaranya. Ya. No big deal. Tak payahlah pening-pening kepala susah-susah nak cari duit buat apa. Cari cukup dengan full time. Mungkin kita buat time sikit, cukup. Tak payahlah buat part time lagi dah. Buat dari hasil sampai masa kita habis dengan cari duit. Lupa dengan Allah. Ya? Nampak tak? Betul ke? Kalau itulah jaminan Allah, kita tak yakin, sebab tu kita tak dapat. Maaf saya jumpa kawan lama, rupanya sekarang ni dia bawa teksi. Dia cerita kat saya lah, ringkasnya, dia kata kalau Jumaat Sabtu Ahad memang dia full swing. Kerana itu banyak customer lah, passenger banyak. Dia tak tidur 3 hari. Saya kata semayang sempat je.
Duk fikir duit. Ya. Waktu dia accident tu. Tuan-tuan, taksi ni, insurans tak cover dia. Insurans dia nak cover orang lain punya kenderaan. Bukan untuk dia. Dia kena bayar sendiri, repair sendiri. Ya. Maka bila accident, sebulan tak boleh bawa taksi. Dia taksi ni tuan sewa hari-hari. Tiap-tiap hari dia kena bayar. Walaupun taksi tu tak dapat income. Ya. Dia sakit ke, you tak bawa dia ke, pasti tiap-tiap hari kena bayar. So saya tanya dia, sebulan you tak bekerja, income tak masuk. Satu. Kemudian belanja you nak pergi repair kereta tu, kat workshop, berapa lama punya income? Dia kata dalam sebulan. Yang you pulun tiap-tiap hari tu, sebulan tu habis kat situ. Betul tak? Betul tak betul? Betul tak betul? Dapat apa bila kita repair? Tak dapat apa lah, dapat duit kat workshop je lah. Betul tak betul? Sedangkan cuba ubah. You nak dekat diri, saya ajar dia macam mana nak dekat diri Allah Ta'ala. Sebelum Ramadan baru ni dia call saya. Saya kata, apa macam sekarang? You ikut tak apa yang saya sebut? Dia kata, Alhamdulillah. Saya kata, buat kerja lah, bawa lah taksi 8 jam, habis-habis buat overtime sikit 10 jam. Lebih masa tu dekat dengan masjid, dekat dengan surau, pergi majlis ilmu mengaji, tambah pengetahuan, buat dekat dengan Allah SWT. Tengok hidupnya jauh lebih tenang, jauh lebih banyak pendapatan. Ya, banyak dia, tengok ya, dia cakap kat saya pun tak tahu, dia cerita kat saya, dia kata punya banyak passenger, ya, kadang-kadang duit lebih, dia kata keep the change. Dia kata kadang-kadang sampai RM50 orang tu bagi. Meter kata 50, dia bagi 100, keep the change. Tengok rezeki yang tidak disangka, betul ya? Senyum je sekarang dia dengan saya. Ya, dulu berkerut ni, apa tak kerut, tak cukup tidur, tak cukup rehat, betul ke tak? Betul. Buat apa pening kepala susah-susah, Allah bagi jalan mudah. Nak jadi susah apa? Kenapa kita nak fikir lagi? Allah yang cipta kita, tuan-tuan. Allah tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik. Kenapa kita rasa Allah punya tak baik, kita punya baik? Walaupun kita tak cakap, bila kita bertindak tak mengikut kehendak Allah Ta'ala, maknanya kita tolaklah Allah punya. Betul ke tak betul? Betul tak betul? Itu yang berlaku. Jadi marilah tuan-tuan, kita maksimumkan puasa kita, sebab Allah jamin, garanti. Bila hasil takwa, saya ulang lagi, dia punya output itu, ni tengok ni, outputnya adalah takwa. Inputnya iman pastikan cukup 6 dan berkualiti, bukti berkualiti, skill berkualiti, kita menjadi manusia yang jujur. Saya pause sekejap, kalau ada pertanyaan sila. Is that clear tak? Nak berhenti kuliah pun dah boleh dah. Saya dah clear dah. Tapi kebanyakan orang dah berpuluh-puluh tahun puasa, Ustaz. Tapi tak dapat rasa takwa. Kenapa? Tak mana silap? Silapnya either di input atau di proses. Yang saya nampak input, more on input, more on keyakinan. Proses kita buat, kita puasa, betul ya? Kita tak makan minum, memang kita jaga. Input, mainnya adalah input. Sebab tu diwajibkan kita, ilmu pertama yang kita belajar, awaludin ma'rifatullah, tauhid, iman. Tapi itulah ilmu hari ini yang sudah dikemudiankan, kalau sempat. Betul ya? Ramai orang kita boleh beramal, beribadah, tapi keyakinannya bagaimana? Tuan-tuan, iman yang menentukan ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Kalau tak beriman, buatlah macam mana banyak sembahyang, pergilah haji berpuluh kali, Allah tak terima. Kalaulah diterima haji, tiap-tiap orang pergi haji diterima hajinya, hajjul mabrur laisa lahu jannah, laisa lahu jaza illa jannah. Tak ada ganjaran yang paling utama Allah beri pada orang yang hajinya diterima melainkan syurga. Tapi hari ni kita tengok pak haji, mak haji banyak jadi penipu, betul ya? Takkan ahli syurga, penipu, betul? Maknanya hajinya tak diterima. Itu ukuran. Sebab Allah bagi tahu, tak ada ganjarannya melainkan syurga. Why? Input dia.
Iman, keyakinan. So, tuan-tuan, maka sebab itu kaedah kita di sini, ya. Kita nak soal supaya yakin kualiti iman kita, kita nak mesti wajib kenal Allah Taala. Sebab tu kita ambil pendekatan belajar Asmaul Husna. Sebab tu jangan miss, tuan-tuan. Ya. Jangan miss Asmaul Husna. 99 nama Allah. Kita bawa berapa tu? 4 ni, tak silap saya. 4 atau 5 ni. Banyak lagi tu, 94 lagi. Ya. Tak apalah, sabarlah. Kita belajar satu-satu, kenali Allah. Kenal Allah Ta'ala. Wonderful and marvelous hidup. Allahu Akbar. Seronok semua hidup. Kita kenal sebenarnya siapa Allah. Sampai Allah pun berterima kasih dengan kita. Allah sangat committed. Saya ulang lagi. Kalau Allah committed dalam konteks puasa, kita cerita pasal puasa ni lah. Sebenarnya semua, ya. Kenapa tidak kita? Allah nak kita bertakwa, ya. Pertama, dilipat gandakan pahala puasa kita. Betul, ya? Betul tak? Dalam bulan Ramadan, mana ada amalan sunat? Semua wajib berlaku. Betul ke? Sebab satu yang sunat menyamai satu yang wajib. Mana ada pahala sunat dalam bulan Ramadan? Tak ada. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Apa cara kita nak dapat pahala orang lain? Ni, pahala semua orang. Bagi dia buka puasa semua. Semua pahala yang ada ni, kalau kita bagi buka puasa, yang dia dapat pada hari itu semua dapat kat kita. Nampak? Di lain luar daripada Ramadan, kita tak boleh ambil pahala orang. Macam mana? Macam nak ambil pahala orang? Tak boleh. Tapi bulan Ramadan ada cara. Bagi makan buka puasa. Semua yang dia dapat pada hari itu, ya, semua dapat kat kita. Masya Allah. Kerana bekalan utama tuan-tuan untuk daya takwa adalah pahala itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Lagi apa tuan-tuan? Allah bagi tahu semua. Agak-agak yakin ke apa yang saya cakap ni? Ya? Yakin ke tuan-tuan? Kenapa ni jawab? Kenapa tak berani jawab? Ya? Tak yakin ke? Jawapannya macam tak berapa yakin. Kalau yakin, ya, seia sekata, senada seirama. Ya? Sebab tu bila kita tengok, Najib kata, yakin, boleh. Senada. Betul ke tak? Betul ke tak? Apa masalah kita? Cuba tell me. What is our problem? Kita semua berpuasa, kenapa tak capai? Nak tahu capai tak capai, kenapa tidak dapat apa yang Allah janji, Allah jamin, garanti ni. Itulah orang bertakwa diberi ketenangan. Di dunia lagi dah tenang. Tuan-tuan ni, saya nak bagi tahu, nak dapat rezeki banyak ni dengan banyak memberi. Allah sebut dalam Al-Quran, nak tak kamu bagi pinjam ke aku, kata Allah Ta'ala. Apa cara? Dengan kita bernafkah atau kita sedekah, kita memberi, kita menderma, kita mewakaf. Bila kita memberi, tak kira dalam bentuk sedekah ke apa, ya, itu maknanya kita bagi Allah pinjam. Pinjam yang selalu kita sebut sebagai hutang, wajib dibayar. Maka Allah wajib bayar. Dan Allah sebut, aku akan bayar lipat kali ganda. Bukan sekali. Kita kalau hutang, ya, bayar banyak tu je, betul tak? Betul ya? Tapi Allah, ya, kita bagi Allah hutang, Allah bayar lipat kali ganda. Ini bukan interest, bukan riba. Itu bonus yang Allah nak bagi. Itulah tanda Allah terima kasih dengan kita. Berapa banyak Allah akan beri? Ayat yang lain menjelaskan. Minima 10 times, maksima 700 times. Kita yakin ni tak yakin? Sebab tu kita kena banyak memberi. Di antara ciri atau sifat orang bertakwa yang Allah sebut dalam Quran, allazina yunfikuna fis sarra wad darra.
sentiasa memberi orang takwa ni waktu senang dan waktu susah. Waktu senang, kalau orang makan gaji, orang dapat gaji duit banyak, bagi banyak. Waktu susah, bagi sikit. Jangan waktu senang, bagi sikit. Waktu susah, tak bagi langsung. Ini orang bertakwa. Bila kita memberi, Allahu Akbar, tuan-tuan, amalkan ini. Ya, marvelous, wonderful. Saya kata indah, seronok hidup. Seronok tuan-tuan. Quran semua bagi tahu kat kita. Jadi perlukah kita siang malam bagi hutang cari duit ni? Tak perlu kan? Betul ke tak? Betul tak betul? Kalau sikit kita keluar boleh 4 kali, at least 10 time pun jadilah. Tak payah kata 700 time, betul tak? Ya, 10 time. Itu pun dah lebih dari memadai, betul ke? Niaga apa yang untung 10 time ni? Niaga apa? Niaga dadah tu. Nampak tak? Boleh yakin tak tuan? Kalau yakin, marilah sama-sama kita buktikan. Ya. Jadi realiti hidup kita. Saya nak ulang lagi, walaupun saya dah sebut banyak kali, kita tak boleh hanya bercakap, Ustaz,